Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Nama saya Mirza Mazlan. Okey, jadi hari ini saya nak tunjuk satu tutorial. Okey, step by step kali pertama selepas anda mendaftar akaun ejen top up iaitu SRS. So, selepas anda mendaftar, okey, saya akan guide anda step by step. Mula-mula sekali, cara untuk tukar password. Yang kedua, cara untuk login application dan overview berkenaan dengan sistem ejen top up kita. So, selepas anda mendaftar nanti, pertama sekali anda akan terima SMS. So, contoh SMS dia macam ni. Okey, ini adalah contoh SMS yang anda akan terima. So, dekat SMS tu nanti anda akan dapat 8 digit password sementara. So, password sementara ni lah yang anda akan gunakan untuk login kali pertama ke dalam akaun. Okey, ke dalam website untuk anda buat penukaran password baru. Jadi, pastikan password anda tu tak diberitahu kepada sesiapa lah. Pastikan password tu anda seorang saja yang ada. Okey, so the next step apa nak kena buat? Kita buka Google Chrome. Okey, step yang berikutnya kita buka Google Chrome. Okey, anda boleh buka Google Chrome macam ni. Okey, ini adalah Google Chrome. Ataupun kalau tak ada Google Chrome, mungkin anda pakai Firefox, Mozilla ke, pun boleh juga. Okey, so anda buka Google Chrome. Kemudian anda type lah dekat sini. Okey, dekat pencarian ni anda type neraca. Okey, tengok dekat atas tu, neracagemilang.com. Okey, neracagemilang.com. Kemudian tekan enter. Alright, so dekat sini anda masukkan nombor telefon anda dengan password. Okey, dengan password anda yang anda dapat daripada SMS tadi lah, iaitu password sementara. Okey, so saya login dulu. Okey, bila anda login, kali pertama sekali anda kena pergi ke bahagian ini. Okey, tengok dekat bahagian tepi tu, cari perkataan change password. Ini anda kena tukar password dululah. Alright. Okey, so dekat sini ada 3 bahagian. Dia ada old password. Okay, old password, new password dengan retype password. So, old password ni adalah password yang anda terima daripada SMS tadi. So, ada 8 digit kan? Jadi, masukkan 8 digit. Kemudian, new password tu adalah password baru yang anda nak buat. Jadi, pastikan password yang anda nak buat tu mesti password yang ada gabungan nombor, huruf kecil dengan huruf besar dan juga dengan simbol. Okey, anda type dekat situ, dekat new password tu, dan anda ulangi balik semula password tu di bahagian ini. Jadi dua bahagian ni adalah password yang sama yang baru yang anda tukar tu. Kemudian bila dah selesai, dah masukkan, anda tekan klik save. So bila anda tekan klik save nanti dia akan di situ new password has been updated. Maksudnya dia dah tukar dah password baru. Okey, sekarang step tukar password dah selesai. Step yang kedua adalah kita nak install application. Okey, nak install application kita buka Play Store lah. Play Store. Alright. Siapa yang tak tahu Play Store ni adalah Play Store. Okey, kita klik Play Store. So dekat Play Store ni kita nak cari apa? Okay, kita nak cari aplikasi yang namanya SRS Top Up. SRS Top Up. Okay. Alright. So anda pastikan aplikasi ni betul. Kemudian dekat sini anda type, anda tekan install lah. Install ataupun pasang. Okay, lepas install dan pasang, anda boleh klik open. Okay, klik open. So masa nak klik open tu nanti, okay, step yang berikutnya adalah anda tekan enter server key. Tekan kat sini, enter server key ni dulu. Klik dekat sini dan typekan nama server iaitu N Global. Yang ni adalah server key untuk Neraca Gemilang. Kemudian tekan submit. Alright, lepas tu dia akan keluar lah, dia akan keluar nama, dia akan keluar logo kat sini. Kalau tak keluar logo pun tak apa, janji keluar nama. Okay, kemudian tekan proceed to login ni. Okay, tekan proceed to login. Kemudian masukkanlah nombor telefon anda tadi. Dan juga password baru yang anda dah tukar tu. Alright. Sekarang anda tekan login. Okey, selepas anda dah tekan login, so inilah interface yang anda akan nampak. Okey, so tadi saya dah cover pasal tukar password, saya dah cover macam mana nak login application. Sekarang ni saya nak cerita overview tentang sistem SRS ni. Jadi kalau anda tengok kat menu utama ni, dia ada macam-macam lah. Okey, kita ada top up, kita ada bayaran postpaid, kita ada mobile data, kita ada soft pin, kita ada games, kita ada bill payment, kita ada recharge international dan lain-lain lagi lah. Okey, jadi yang lain-lain ni sebenarnya kita tak guna lagi. Buat masa ni kita tak guna lagi. Jadi saya pangkah kat sini lah. Okey, yang ni semua kita tak guna lagi. Jadi apa-apa yang anda nampak dekat sini, ini tak ada kaitan dengan kita lah. Jadi kalau boleh just ignore saja. Jangan layan apa-apa. Yang kita nak fokus dekat sini adalah top up yang saya bulat ni lah. Okey. Alright. So the next step, okay, apa yang kita nak buat? Kita klik dekat atas ni. Dekat sebelah kiri ni yang ada garis-garis ni, kita klik tu.
Okay, kita klik yang tu. Ada garis-garis 3 tu. Okay, untuk buka sub menu dia. Okay, kemudian dekat sini kita akan nampak ini nombor telefon kita, ini baki kita. Alright, kemudian apa yang kita tengok, kita pergi okay, dekat sini kalau anda tengok dekat tepi ni dia ada top up, postpaid, mobile data. Ini adalah benda yang sama juga yang saya tunjukkan tadi. Okay, ni benda yang sama dekat sini. Cuma dia tulis balik dekat tepi ni lah dalam bentuk menu. Okay, jadi tak apa, kita scroll bawah. Okay, the next step adalah kita nak pergi kepada my account. Okay, kita pergi my account. So dekat my account ni kita boleh tengok lah kita punya commission list. So kalau kita klik kat bahagian commission list ni, kita boleh nampak lah semua senarai commission. Jadi kalau anda yang melihat video saya ni, ini adalah contoh account agent top up kita. Okay, so dekat sini kita ada semualah, semua produk-produk ni beserta dengan commission dia lah. Okay, anda boleh tengok kat sini, saya bagi sebagai contoh A Cash Pin. Okay, A Cash Pin commission dia 7.4%. Nampak di situ persen. Untuk bil air Johor 0.1 fixed amount. Fixed amount tu maksudnya berapa saja nilai yang customer bayar, kita akan untung 10 sen. Jadi untuk bayaran bil ni sebaik-baiknya anda boleh kenakan service charge lah. Mungkin 20 sen ke, bil 50 sen ke, RM1 ke, terpulang kepada anda sendiri. Bergantung kepada nilai bil yang customer nak bayar tu. Mungkin dia nak bayar bil air setakat RM10 je, mungkin anda boleh letak service charge 20 sen ke. Ataupun sebagai contoh dia nak bayar bil RM100, mungkin anda boleh letak service charge 50 sen ke, terpulang kepada anda sendirilah. Jadi cuma dekat sini saya nak bagi tahu, dekat sini adalah tempat untuk anda melihat komisen anda. Dan dekat sini anda boleh nampak lah beza dia, ada yang tulis percentage, ada yang tulis fixed amount. Percentage tu dia akan kira persen daripada nilai yang customer bayar. Contoh dia nak bayar, saya bagi sebagai contoh, kita ambil top up Altel. Okay, kita beri contoh top up Altel by percentage 4.9%. Jadi berapa saja nilai yang customer bayar kepada anda, anda akan dapat keuntungan sebanyak 4.9%. Alright. Kemudian untuk fixed amount tadi, sebagai contoh macam bil air Penang. Okay, fixed amount dia 20 sen. Jadi berapa saja customer bayar, kita akan untung 20 sen. Jadi untuk fixed amount ni, kita nampak dia punya keuntungan dia tak besar sangat lah. Jadi sebab tu kalau boleh, anda boleh letak sendiri service charge. Okay. Alright. Lepas discount rate tadi, okay, untuk list commission, kita tengok. Okay, yang lain-lain ni anda akan go through nanti selepas dah register. Cuma dekat sini just overview, nak tunjuk apa benda yang perlu tekan, apa benda yang tak perlu tekan, dan macam mana nak tengok commission list lah. Alright, kita pergi balik kepada home. Okay, yang tadi. Okay, so kalau kita pergi kat produk top up, okay, kita tengok satu-satu. Dalam produk top up ni ada apa? Dalam produk top up ni kita ada macam-macam lah. Okay, kita ada Cepat Token, Unify Mobile, B1, U-Mobile. Kita ada Digi, ada Maxis, ada OneSOX, Tunetalk, Altel, Yes Prepaid, macam-macam lagi lah. Semua telco yang ada kat Malaysia ni semua ada dekat sini. Okay, so kita pergi balik dekat home. Okay, so produk top up ni maksudnya kita nak top up nombor customer yang top up tu terus masuk. Maksudnya customer tak perlu nak masukkan nombor PIN. Jadi customer tu datang dekat kita, bagi nombor telefon, pilih nilai, and then top up tu akan termasuk. Saya bagi satu contoh lah. Kita pergi top up, katakan customer nak beli Digi. Kita tekan Digi. Kemudian kita masukkan nombor telefon customer tu lah. Katakan nombor telefon customer tu apa-apa saja nombor. Okay, kemudian customer tu just pilih, bagi tahu kat kita berapa. Jadi kita boleh top up ikut denomination yang ada dekat sini. Sebagai contoh, kita ada serendah RM5, RM10, RM15, RM20, RM30 dan seterusnya. Katakan sebagai contoh customer nak top up RM80. So kita tengok kat sini. Kat sini tak ada RM80. Jadi apa yang nak kena buat? Kita top up customer 2 kali. Sama ada kita top up RM50 dan RM30, ataupun kita top up RM70 dan RM10. Maksudnya kita kena buat 2 kali transaksi lah kepada customer tu. So bila kita dah pilih, dah masukkan nombor telefon, dah masukkan nilai, kemudian kita tekan saja process to payment tu. So bila tekan process to payment tu, top up tu akan terus masuk dan tak boleh nak reverse balik. Tiba-tiba alamak tersalah tekan lah. Dah tak boleh reverse dah lah. Melainkan memang kesilapan salah telco. Yang tu telco tu dia akan refund balik lah. Tapi kalau kata nombor tu betul, telco tu betul, tiba-tiba dah top up dah masuk, dia kata oh tu nombor orang lain bukan nombor dia. Yang tu tak boleh refund dah lah. Sebab tu sebelum nak top up, kita make sure customer tu confirm betul-betul nombor tu betul ke, ataupun suruh dia double check lah. Kita double check dengan customer, pastikan nombor tu betul lah. Alright. Okay, so yang tadi produk top up. Sekarang ni kita pergi kepada produk yang kedua, iaitu postpaid. So dekat postpaid ni kita ada semua pembayaran bil-bil handphone lah. Kita ada Unify, Maxis bill, Celcom bill, Digi bill, Red One bill, Yes bill, SOX bill, Celcom bill, semua ada kat sini.
Okay, kita tekan balik home. Kemudian kita pergi kepada mobile data. Mobile data ni actually sebab dia produk baru, mobile data, so kita tak kita belum lagi, orang kata belum lagi ada permintaan untuk demand untuk 3 benda ni lah. Jadi kita skip dulu. Okay, kita pergi kepada the next adalah soft pin. Okay, soft pin dia sama macam top up auto reload tadi, cuma beza dia soft pin ni dia akan bagi nombor pin. Okay, so dekat sini dia ada perbezaan sikit lah daripada top up yang biasa tu. Dia ada beza dekat sini, dia ada touch and go. Okay, dia ada touch and go, dia ada Razer ataupun mole pin, dia ada iTalk pin, dia ada Lazada, dia ada Grab pin. Dengan Red One pin lah. Okay, so yang nombor-nombor pin ni semua dia akan bagi dalam bentuk pin dan kita kena bagi kepada customer nombor pin tu. Saya bagi sebagai contoh, katakanlah kita ambil Maxis pin. Okay, dekat sini tak perlu masukkan nombor sebab kan kita nak bagi kat customer nombor pin. Jadi tak kisah nombor apa pun, yang penting kita bagi nombor pin tu kepada customer dan dia sendiri akan gunakan dekat nombor dia yang lain lah. Sama ada nombor dia ke ataupun nombor dia yang lain. Jadi kalau kata kita tekan, sebagai contoh customer nak beli Maxis RM5. Kita tekan nombor RM5. Okay, dia automatic akan tulis situ nilai RM5. Kemudian kita terus tekan proses to payment. Automatic dia akan keluar receipt dan akan keluar nombor pin. Nombor pin tu kalau kata kita ada printer, kita boleh print. Kalau tak ada printer, kita boleh send soft copy kepada customer ataupun salin dekat kertas je bagi dekat customer. Okay, alright. So sekarang ni kita back. Okay, kita pergi berkenaan dengan games pula. Okay, games, top up games ni ada macam-macam. Okay, ini pun produk terbaru juga. Okay, kita ada Mobile Legend, kita ada PUBG dengan Free Fire. Okay, game top up ni dia ada satu game top up. Satu lagi dia ada game soft pin. Game top up ni selalunya top up terus masuk kalau tak salah saya. Okay, kita try tekan Mobile Legend ni. Dia akan minta game ID. Jadi customer tu kena bagi game ID dia lah. And then kita pilih dia nak top up berapa ringgit. So dia akan masuk dalam game ID customer tu. Okay, kalau kata soft pin pula, kita tekan soft pin. Okay, soft pin dia ada Cash pin, Berry Point pin, Garena pin, MyCard, PlayStation pin, Steam Wallet. So yang ni dia akan bagi dalam bentuk nombor pin lah. Sama macam top up pin tadi tu. Kita pilih nilai. And then kita tekan process to payment. Automatic dia akan generate pin. Pin tu kita bagi dekat customer lah. Okay, simple saja. Okay, kita pergi ke home balik. Lagi kita ada bill payment. Okay, kita ada bill payment. Boleh tekan bill payment situ. Okay, tekan kat bill payment. So kita ada semua bill payment untuk utility. Sebagai contoh, kita ada Nor Power Bill, Time Bill, bil air yang ada kat dalam Malaysia ni. Kebanyakannya semua ada lah. Untuk TNB ni kita pilih electrical bill. TNB dia tak akan tulis itu TNB, dia akan tulis electric bill. Ni adalah untuk TNB. Kemudian kita ada Astro Bill, Unify Bill, TNB dan macam-macam lagi lah. Anda boleh tengok kat sini. Okay, IWK pun ada kat bawah tu. Okay. Right, kita pergi kat home. Lagi yang terakhir kita ada Recharge International. Yang ni top up international lah. Untuk pelanggan-pelanggan daripada Bangladesh, Nepal, Indonesia, China, Singapura, Filipina, Bangladesh. Bangladesh dah ulang lah. Okay. Yang ni untuk top up telefon international. Sebagai contoh, customer saya pernah datang daripada Indonesia. Dia memang duduk kat Malaysia, bekerja kat Malaysia, tetapi dia nak top up nombor saudara dia dekat Indonesia sana. Jadi dia boleh beli top up dengan kita. Okay, cara pengiraan top up untuk international ni saya akan share info dalam group lah. So saya tak akan cerita sini sebab dia ada calculation dia ada formula dia. Okay, so dekat sini selain daripada top up dekat dalam Malaysia, dia orang boleh beli top up untuk negara dia orang. Sebagai contoh, saudara tadi duduk kat Indon kan, dia nak top up saudara dia yang dekat Indon, dia boleh beli top up dengan kita. So dekat sini kalau top up Indon, kita pilih ID Flexi. Cuma kelebihan dekat sini, Indonesia ni dia ada bil api. Maksudnya ID PLN Flexi ni untuk bil elektrik Indonesia. Pun boleh bayar dekat kita juga. Alright. So itu saja. Okay, so yang lain-lain tak perlulah, just ignore sajalah. Yang ni semua tak perlu. Yang ni semua coming soon, nanti semua coming soon. Okay, ni semua coming soon. So kalau pergi balik dekat menu yang tadi yang belah kiri ni. Okay. Okay, saya nak highlight balik. Okay, yang ni semua sama. Okay, ni okay. Sekejap. Okay, yang ni top up ni kita pakai. Ni kita pakai. Okay, kita pakai. Yang ni tak perlu. Ni semua tak perlu. Okay, yang saya tulis tak perlu ni maksudnya tak perlu tekan lah. Okay, kita turun bawah lagi. Okay, notification ni pun tak ada apa ni. Semua tak ada apa. Ni semua tak ada apa.
Okay, yang atas tadi dengan yang ni saja, My Account ni. My Account ni untuk kita tengok yang tadilah saya kata tadi. Yang paling penting dekat My Account ni kita nak tengok commission list. Okay, selain daripada commission list ni, dekat sini boleh verify account kita. Lepas tu yang ni tak ada apa sangat lah. Ni tak ada apa. Ni pun tak ada apa lah. Okay. Kemudian, okay, katakanlah kita nak check transaction yang dah kita buat dekat customer. Kita boleh klik dekat sini lah. Check transaction ni. So, kalau kita klik transaction tu, kita boleh tengok lah. Kita dah top up pada sekian-sekian tarikh. Boleh pilih lah tarikh-tarikh kan. Tarikh daripada start bila sampai bila. Kemudian kita tekan check status lah. Okay, kita masukkan tarikh daripada bila sampai bila untuk kita semak. Jadi kita tekan check status. Dia akan keluar semua senarai top up yang kita dah buat. Berapa nombor, berapa hari bulan dengan berapa ringgit. Semua akan tulis kat sini lah. Okay. Kemudian lagi apa lagi? Sales report pun kita boleh tengok juga untuk laporan kita punya keuntungan. Maksudnya kita dah jual daripada berapa hari bulan sampai berapa hari bulan, kita boleh nampak dekat sini. Kita masukkan tarikh start dengan tarikh end, tarikh habis bila, kemudian kita tekan check status. So dia akan keluar semua jenama top up yang kita dah jual selama tarikh yang kita dah masukkan tadi, dan dia akan nyatakan profit dekat sini lah. Okay. So saya harap dengan penerangan ni sedikit anda semua dapat pemahaman first step apa nak kena buat lepas dah register. Kemudian overview tentang sistem SRS ni. So actually benda dia sangat-sangat mudah, sangat-sangat senang. Selain daripada kita boleh gunakan untuk aplikasi ni untuk menjual, kita juga boleh menggunakan aplikasi ni untuk top up diri kita sendiri. Mungkin top up SIM card kita ke, bayar bil rumah kita ke, bil api air ke, bil astro ke, top up handphone mak ayah kita ke, isteri kita ke, suami kita ke, anak kita ke, dengan harga diskaun. Sebab kita ejen top up, jadi kita dah ada harga diskaun. So kalau kita jual, harga tu akan jadi keuntungan. Kalau kita pakai sendiri, harga tu akan jadi diskaun kepada kita. Okay, so saya harap video ni dapat bantu anda. Okay, dengan itu sekian, terima kasih.